Hai guys, welcome back to Blue Gadget. Ini adalah OMI Bison. Phone ni memang jaranglah kita dengar dekat Malaysia ni dan jarang kita nampak orang pakai phone ni. Inilah satu rugged phone yang mana phone yang kebal lah, phone yang tahan lasak. Kalau tengok dia punya design ni, memang dia ciri-ciri phone yang tahan lasak. Setiap sudut phone ni dilapisi dengan bahan-bahan yang kuat lah. Dia menggunakan solid polycarbonate. Jadi tak pelik lah kenapa phone ni dia rasa berat gila. So, phone ni mempunyai berat 250 gram. 250 gram tu memang dah sangat berat lah untuk sesebuah smartphone. Itu disebabkan dia punya bahan binaan ni mempunyai polycarbonate yang solid tadi dan bahan binaan yang tahan lasak lah. So that's why dia rasa berat sikit handphone ni. Tapi dia ada tapi dia. Dia mesti ada kelemahan dia juga, yang mana dia punya kelemahan ni terletak dekat dia punya screen ni lah. Korang still wajib pakai dia punya screen protection untuk extra protection je. Sebab kita tahu macam mana dia jatuh. Kalau dia terjatuh daripada belakang, tepi, atas, sudut lain selain daripada skrin, then okey lah, memang takkan ada masalah. Tapi kalau dia terjatuh tersembam macam tu, jatuh daripada jatuh terkena dia punya skrin ni, itu akan ada problem lah. Sebab setakat ni memang tak ada lagi skrin yang betul-betul tahan lasak. Semua skrin pasti akan pecah punya. So korang masih wajib untuk pakai screen protection dekat handphone ni. Baiklah, bercakap pasal screen dekat handphone ni menggunakan IPS LCD. Resolusi dia 1080p Full HD+. Dia punya screen ni dah cukup cantik, warna dia vibrant, viewing angle dia ok dan brightness dalam keadaan yang bagus. So untuk dia punya screen ni memang tak ada masalah lah kalau tengok movie dan main game. Semuanya rasa ok je. Lepas tu OMI Bison ni dia ada waterproof, dustproof dan juga shockproof. Dia punya waterproof ni bukan level yang biasa-biasa lah. Dia level lain sikit, yang mana kita boleh ambil gambar dalam air. Kira kita celup phone ni dalam air, lepas tu ambil gambar. Ini memang salah satu kelebihan dekat OMI Bison ni jugalah, yang mana diorang letak satu extra button dekat phone ni. Button ni kita boleh custom dia untuk lakukan kerja yang shortcut lah. Dan salah satu fungsi dia, kita boleh jadikan dia sebagai button untuk tangkap gambar. So that's why aku cakap tadi, ini salah satu kelebihan dekat OMI Bison ni, yang mana kita boleh ambil gambar dalam air. So let's say kita dah celup handphone ni kat dalam air, kita guna je dia punya extra button ni, customize button ni untuk ambil gambar dalam air lah. Dan aku dah try banyak kali ambil gambar dalam air, memang tak ada masalah. Semuanya berfungsi dengan baik semasa dan selepas ambil gambar dalam air itulah. Baiklah, bercakap pasal gambar, kamera dekat phone ni mempunyai hasil gambar yang boleh tahan jugalah. Walaupun dia berkonsepkan rugged phone, tapi dia punya hasil gambar ni boleh tahan cantik juga. So dia ada 4 kamera belakang dan 1 kamera selfie. Kamera utama dia Sony 48MP, kamera ultra wide 16MP, kamera makro 5MP, kamera depth 5MP. Kamera selfie dia 24MP. Dia punya hasil kamera ni dia so-so je, dalam kurungan masih cantik. Kalau kita tengok dia punya selling point handphone ni, dia lebih kepada rugged phone lah. Phone yang tahan lasak, phone yang boleh masuk air. Tapi untuk lakukan kerja-kerja seharian macam update gambar dekat media sosial ataupun update gambar untuk kerja-kerja kita, memang dah cukup cantik lah. Dan untuk sebuah rugged phone dan harga yang ditawarkan ni pun, kita dapat 48MP macam ni, memang dah cukup berbaloi lah. Untuk performance dia pula, setakat penggunaan seharian seperti scrolling, multitasking, buka Facebook, Instagram, semua tu memang okey je, memang terasa lancar. Cuma untuk bermain game, dia struggle sikit. Itu sebab dia menggunakan chipset yang agak lama, Helio P60. Chipset ni dalam tahun 2018 macam tu lah. But don't get me wrong, macam aku cakap tadi, untuk penggunaan seharian, penggunaan yang ringan, memang takkan ada masalah. Tapi untuk bermain game, dia agak struggle sikit. Dan
kalau tengok RAM yang ditawarkan dah cukup besar, 6GB, internal storage dia 128GB. Untuk PUBG, kita akan dapat tetapan grafik smooth high dan juga HD high. Game PUBG ni boleh dikatakan game yang agak berat jugalah. Macam aku cakap tadi, phone ni dah agak struggle sikit untuk bermain game. Dan bagi player yang suka gunakan gyro dekat game PUBG, yes, Umidigi Bison ni dia support gyro dan ada sedikit delay, cuma still boleh bermain dengan baik lah. Untuk game Mobile Legends, kita akan dapat tetapan grafik sehingga high. Lepas tu dia support high frame rate mode. Baiklah, untuk game Mobile Legends ni boleh dikatakan game yang average je. So dekat Umidigi Bison ni memang tak ada masalah lah untuk main game Mobile Legends. Baiklah, untuk dia punya software ni dia menggunakan stock Android dan juga Android 10. Jadi kalau dah menggunakan stock Android ataupun pure Android ni, kita akan rasa phone tu lebih ringan lah untuk scrolling dan juga multitasking. Baiklah, untuk bateri dia pula, ianya mempunyai bateri sebesar 5000 mAh dan juga fast charging 18W. So bateri sebesar 5000 mAh ni memang dah cukup besar lah, sangat besar untuk sebuah smartphone. Memang boleh bertahan dalam sehari penggunaan. Dan fast charging 18W Type-C ni dah cukup laju lah untuk cas penuh bateri sebesar 5000 mAh ni. Untuk dia punya sistem security ni, dia ada face unlock yang pantas dan juga side fingerprint. Tapi ada benda yang korang kena tahu, yang mana dia punya fingerprint ni dia bukan terletak pada bahagian kanan, tapi dia terletak pada bahagian kiri. So biasa kanan kan, jadi kita akan guna kita punya ibu jari je untuk buka dia punya fingerprint. Tapi lama-lama dia jadi biasalah. Cuma itulah dia agak pelik sikit, dia tak sama macam phone-phone yang lain. Kalau tangan yang besar macam aku ni, senanglah nak capai gunakan jari telunjuk ataupun jari tengah ni. Tapi kalau tangan yang agak kecil, memang struggle lah nak capai fingerprint ni. Kan tak pasal-pasal kena guna dua tangan untuk unlock fingerprint ni. Baiklah, antara kelebihan lain yang ada dekat Umidigi Bison ni, dia ada NFC. So bagi korang yang gunakan NFC sebagai korang punya kehidupan seharian tu, Umidigi Bison ni menyokong NFC. Agak sukarlah untuk kita dapatkan phone yang berharga RM600 macam ni dan menyokong NFC. Memang susah lah nak dapat dekat phone pasaran sekarang ni lah. Baiklah, nampak saja review untuk Umidigi Bison ni. Phone yang gagah perkasa, tahan lasak, tahan jatuh, boleh masuk air, boleh ambil gambar dalam air. Dan kalau tengok dia punya harga yang ditawarkan dan spesifikasi yang diberikan, bagi aku dah cukup berbaloi lah untuk sesebuah smartphone. Dengan tanda harga RM600, lepas tu dapat kamera 48MP yang gunakan sensor Sony. Cuma dia punya chipset je lah agak lama sikit, iaitu Helio P60. Aku yakin kalau korang seorang gamers yang suka bermain game, yang lebih kepada bermain game, korang tak mungkin akan beli phone ni lah. Tapi kalau korang yang jenis tak kisah pasal performance gaming tu, lebih mementingkan dia punya ketahanan dan juga kamera, mungkin Umidigi Bison ni korang boleh masukkan dalam list pemilihan handphone lah untuk bajet yang di bawah RM700. So guys, nampaknya saja video kita kali ni. Macam biasa, jangan lupa untuk tinggalkan like dan juga subscribe channel Bull Gadget. Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum dan bye-bye. Peace.